السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني شرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'akan kesyukuran. Terima kasih kita Allah Ta'ala. Kita sambung pedoman sembahyang berjamaah 23 Jawi Rumi 26. Kaedah ikut imam. Dibagi dua kaedah. Kaedah mengikut imam. Muka surat 23 Jawi Rumi 26. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kaedah. Ini satu kaedah. Bila kita hendak masuk ikut imam, ikutlah di mana-mana tempat imam di dalam sembahyang. Ini kasih kita tahu dah ni. Kalau nak ikut imam, masuklah dekat mana yang imam tu ada. Ikut je terus. Mana-mana tempat dalam sembahyang. Tetapi kalau imam di dalam rukuk, makmum takbiratul ihram baru masuk, imam dah rukuk. Kemudian ia rukuk, makmum tadi rukuk. Kemudian ia rukuk selalu. Bahasa Kelantan. Rukuk selalu. Terus rukuk. Rukuk selalu. Serta dapat tetap rukuk. Dapat tumaninah dengan imam ketika rukuk. Dapat tetap rukuk serta imam. Dapat tumaninah lah. Dapatlah rakaatnya. Ni kaedah yang pertama. Kat mana imam ada, masuk aja. Kat mana imam ada. Pada awal-awal pensyariatan solat berjemaah, cara ikut sahabat ikut Nabi kalau lambat, dikejar. Macam budak-budak kita duk buat tu lah dulu kan. Dikejar. Masuk, lepas tu kejar imam, akhir sekali sudah salam sama-sama imam. Penat kan nak kejar kalau 2 rakaat. 1 rakaat tu tak penat sangat tak. Kalau 2 rakaat nak kejar, imam dah rakaat 3, makmum baru masuk. Macam mana nak kejar? Penat baca Fatihah laju-laju, rukuk, tidak sujud, naik balik baca Fatihah. Itu asal semayang gitu lah. Sahabat buat. Sehingga ada seorang sahabat ni, dia tak buat gitu, dia tak ikut sahabat lain.
Kalau lambat, dia tak ikut. Macam mana dia buat? Dia ikut imam. Dia pasal dia tak kejar. Lepas imam tu, Nabi salam, dia tambah. Dia tambah. Maka Nabi yang iktiraf, ini cara yang baik. Maka sejak pada tu, tak boleh kejar. Jangan kejar imam. Ikut imam. Itu dia kata ni, kaedah pertama, masuk kat mana imam ada, masuk je. Cuma, jika imam ada dekat berdiri, qiyam, tak apalah, imam berdiri, selesailah, makmum pun masuk. Kalau imam ada dekat rukuk, makmum takbir tadi, terus rukuk. Terus rukuk, tanpa baca Fatihah, kalau imam dah rukuk. Kalau dapat tamakninah, dapat tamakninah dengan imam, sekurang-kurangnya 1 saat. Dengan yakin, maka dapat rakaat. Jika tak dapat, selisih, makmum Allah sami Allah liman hamidah, ataupun makmum Allahu akbar sami Allah, tu tak dapat tu. Makmum Allahu akbar, betul tak ni? Sami Allah liman hamidah, tak dapat tu. Dia memang dia kena ada sekurang-kurang pun 1 saat. Allahu akbar. Ya, Allahu akbar. Sami Allah, nampak dia ada 1 saat kat situ. Mesti dengan yakin. Kalau tak yakin, tak dapat. Kalau was-was ataupun syak, macam dapat, macam tak dapat, macam dapat, macam tak dapat, macam dapat, macam tak dapat, tak dapat. Ada orang sampai sekarang ni, sampai tahun 2024 ni, masih lagi selisih pun dia kira dapat. Sampai sekarang ada lagi selisih ni, padahal selisih jelas-jelas lah. Dia gerak, sami Allah liman hamidah, dia kira dapat. Sampai sekarang lagi ada. Tak boleh tak dapat. Malah jika syak pun tak dapat, padahal syak tu iman dan rukuk, makmum rukuk tu, Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, macam dapat tadi tu, tapi makmum tadi syak pun tak dapat. Dia kena yakin. Dapat dengan imam 1 saat. Duduk tu 1 saat, dengan masa rukuk tu 1 saat. Barulah dapat. Fatihah dia macam mana? Imam tanggung. Kalau sempat baca sikit, imam diri lagi. Makmum pun masuk Allahu akbar. Maksudnya bukan ketika rukuk lah. Baca 1 atau 2 ayat, Maliki yaumiddin, Allahu akbar, imam rukuk. Makmum tadi terus rukuk. Fatihah tu imam tanggung, yang baki dia tu. Sama juga disyaratkan untuk dapat tamakninah ketika rukuk juga. Bukannya sekadar imam rukuk, makmum lepas takbir terus rukuk, kena dapat tamakninah ketika rukuk dengan imam, itu ya. Kalau bukan macam tu pun kena juga. Contohnya yang tadi itulah, imam dah hujung-hujung dah, makmum baru masuk. Imam pun Allahu akbar. Makmum tadi Maliki yaumiddin, terus Allahu akbar. Pun sama, kena dapat tamakninah. Ada orang faham, silap faham. Dia kata ketika imam rukuk, betul lah kena dapat tamakninah dengan imam ketika rukuk, baru dapat rakaat. Tapi kalau dapat ketika berdiri, tak dapat pun tak apa, sebab dia masuk awal lagi. Cuma tak sempat habis Fatihah je. Tu silap faham dia. Dia kata dia masuk tu, dia imam diri, dia pun Allahu akbar. Dia pun baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jadi dia dah dapat rakaat dah. Dia dah berdiri. Jadi bila imam rukuk, makmum pun rukuk, selisih, tu kira lain kira dah dapat. Tidak. Perlu juga syarat untuk dapat ketika rukuk. Walaupun makmum takbir tadi ketika berdiri lagi. Ada orang faham macam tu, sampai ketua dia faham itu. Salah tu. Walaupun makmum tadi dapat ketika berdiri, yalah memang logik, kita fikir logik memang dah dapat lah, sebab ketika imam berdiri, makmum pun Allahu akbar, imam tak rukuk lagi. Logiknya dah dapat lah tu. Tu logik, bukan hukum syarak. Tak boleh. Dia mesti dapat ketika rukuk juga. Mesti dapat ketika rukuk juga. Okey. Kalau tidak, tak dapat. Walaupun dia, contoh, saya beri contoh. Seorang masuk lambat. Imam dah rukuk baru dia masuk. Allahu akbar, dia pun rukuk, dapat tamakninah. Seorang. Maka dapat rakaat. Kawan dia masih datang awal sikit pada dia. Awal 5 saat pada dia. Imam masih lagi berdiri, dia masuk Allahu akbar.
Yang masuk lambat tak datang lagi, tinggal masuk kaki. Kawan ni dah masuk dah. Allahu Akbar. Dia sempatlah baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia dengar tepat kaki kawan dia ni. Baru sampai. Maliki yaum. Imam pun Allahu Akbar. Midin. Yang makmum ni baca Maliki Midin. Makmum yang awal 5 saat dengan kawan dia. Kemudian kawan ini pun takbir Allahu Akbar terus rukuk. Dapat tamat nina. Dia pun rukuk. Dia pun sebab ada masalah sikit, dia gerak lambat. Padahal dia masuk dah 5 saat dah. Dan Maliki Midin dah. Baru dia nak sampai ataupun dia sampai je Imam Sami Allah Al-Mahmidah. Kawan dia masuk kaki yang lambat tu dapat rakaat, dia tak dapat. Walaupun dia masuk dulu dengan imam. Walaupun dia sembahyang dulu dengan imam. Jadi kita dapat faham makmum tadi mesti dapat ketika rukuk dengan imam. Kecuali makmum tadi tu muafiq. Tu cerita lain. Tak apalah, nanti kita akan baca bab muafiq juga. Kalau makmum tu muafiq, barulah tak disyaratkan untuk dapat pemakninah ketika rukuk. Makmum tu muafiq. Muafiq tu apa? Nantilah kita bahas. Contohnya, saya bagi contoh dulu. Kita tak faham maksud muafiq tu, kita bagi contoh. Yang tak perlu rukuk dengan imam, dapat juga rakaat. Contoh, imam dah sembahyang lah juga, dia baru masuk. Okay. Bila dia baru masuk, untuk sembahyang, makmum tadi, tak kisahlah makmum tadi yang baru masuk tadi, dia baca apa-apa, dia baca doa iftitah Allahu Akbar kabira ke, ataupun makmum tadi baca Fatihah, habislah cerita. Atau makmum tadi diam ke, tak kisah makmum tu, yang penting dia masuk sembahyang. Kemudian masa tu berlalu, makmum tadi yang masuk sembahyang buat apa tak penting, baca doa iftitah ke, berangan ke, tak penting. Tak penting, yang tu tak penting. Makmum tadi tu baca Fatihah ke pun tak penting juga. Cuma kalau dia baca Fatihah sampai habis, tak timbul isu lah. Ceritanya yang dia tak sempat Fatihah kan. Jadi makmum tadi masuk, walaupun taklah cepat sangat, tapi taklah lambat sangat. Dia pun diam aja. Kenapa dia diam? Buat alasan apa pun. Dia tunggu imam amin, betul dia diam. Bantai tidak baca Fatihah. Ataupun dia terlupa baca, tak kisahlah. Yang penting makmum tadi masuk. Takbir, masa berlalu. Makmum ni buat apa, tak kisah dia buat apa. Masa berlalu, makmum tadi 1 saat, 2 saat. Yalah, lepas takbir mestilah masa berlalu. Sehinggalah satu kadar masa, kalau, bukan suruh, kalau dia baca Fatihah, kalau makmum tadi baca Fatihah, habis. Agak-agak berapa saat? Kalau kita nak kira dalam 1 saat. Kalau dia baca, tapi tak kisahlah dia baca ke tak baca. Tapi kalau dia baca, habis. Agak-agak berapa saat? Normal, ya normal lah. Bukan yang baca satu nafas, tak apa. Laju. Bukan macam baca Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram baca Fatihah tu, bapak laju. Bukan juga macam orang baca slow yang ada masalah sikit kan. Maliki yaumil tu lah lambat pula. Yang normal. Agak-agak berapa saat? Pernah kira? 20 berapa? Tak tahu. Tak kira. 20 lebih. Katalah 25 saat. 25 saat tu normal lah. Baca Fatihah memang habis lah. Tak laju sangat, tak perlahan sangat. Masa tu, okey, sekarang kita dah tahu dah. Masa untuk dapat habiskan Fatihah 25 saat. 25 saat. Maka masa yang tadi dia takbir ni, makmum ni baru masuk takbir. Tak kisahlah dia baca Fatihah ke, dia baca doa iftitah ke, dia tak baca apa-apa ke, dia berangan ke, tak kisah. Yang penting masa itu berlalu. Jalan. Imam baca Fatihah ke, imam baca surah ke pun tak penting. Yang penting lepas dia takbir, dia telah berdiri dengan imam. Masa pun berlalu sehingga 25 saat. Masuk 26 saat. Masuk saat yang ke-26. Dengan maksud, jika dia baca Fatihah, habis lah. Okey. Barulah tak disyaratkan untuk rukuk. Dapat dengan imam baru dapat rakaat. Tak syarat lah. Tak syarat. Maksudnya, kemudian bunyi amin, contohlah bunyi amin, dia baru nak baca lah. Sedangkan kalau dia baca awal-awal memang sempat, memang habis pun 25 saat, cukup masa waktu yang normal lah, waktu biasa. Tiba-tiba imam tak baca surah, contoh lah. Terlupa ke apa, imam berangan ke, gaduh dengan bini, tak kisahlah apa benda. Lupa rukuk. Makmum tadi dia wajib habiskan Fatihah dia.
Habis tu kalau dia habiskan Fatihah, dia bukan habis, dia wajib mulakan Fatihah, baru nak mula. Tiba-tiba, imam rukuk ni. Imam pun yang tidak sami Allah mahmidah kan. Makmum tadi, baru rukuk, katalah. Kan tak dapat rukuk, tak apa, tak ada kira dah. Makmum tadi dapat rakaat. Itu secara umum gitu. Jadi, dapat rukuk dengan imam ni, untuk dapat rakaat, dapat rukuk dengan imam, baru dapat rakaat, dia bergantung kepada makmum tadi berdiri dengan imam berapa lama. Makmum tadi bukan dia baca Fatihah atau tidak baca, sempat baca ke tak sempat baca, bukan. Dia berdiri dengan imam setelah makmum takbir ni berapa lama. Jika masa tu kalau baca Fatihah cukup, walaupun makmum tadi tak baca, tapi kalau baca Fatihah habis. Makmum tadi tidak disyaratkan untuk rukuk dengan imam untuk dapat rakaat, tak syarat. Lambat selisih pun dapat juga. Tapi kalau makmum tadi, kalau baca Fatihah pun tak cukup. Tak cukup 25 saat. Mana ambil 25 saat? Saya tanya tadi, orang tak jawab. Kalau ada jawab 27 saat, saya jawab 27 saat. Dan tak jawab, saya sebut letaklah 25. Nanti balik baca kira pakai jam saat. Bacalah Fatihah dalam keadaan normal Bukan laju, bukan slow sangat, bukan laju sangat. Normal. Boleh kata kalau kata 100 orang, 90 orang baca kadar itu. Maksudnya normal. Tapi kalau dia jenis gagap, dia jenis lambat baca dia, atau dia jenis cepat sangat, tak boleh kira dia. Tak masuk buku dia, tak boleh kira. Ini cerita kebiasaan orang. Jadi, jika makmum tadi berdiri dengan imam, tak sampai waktu itu. Yang mana kalau baca Fatihah, habis, tak sampai. Maka makmum tadi, dia ada syarat. Syarat dia mesti dapat, ketika makmum tadi imam rukuk, makmum tadi kena rukuk juga. Walaupun Fatihah dia tak habis. Makmum tadi disyaratkan untuk dapat tumaninah, baru dapat rakaat. Itu namanya muwafiq masbuk. Saya dah bahas siap-siap walaupun belum baca lagi. Sebelah tu muwafiq masbuk. Jadi, kenapa dalam kaedah yang pertama ni, makmum perlu dapat rukuk dengan imam. Maksud rapat tu dapat duduk betul dengan yakin. Selisih pun tak boleh. Kenapa? Sebab makmum tadi, ketika dia takbir berdiri dengan imam mula-mula masuk sembahyang tu, dia tak dapat masa tadi tu. Tak dapat masa. Kalau 25 saat lah. Bila dia tak dapat masa, dia buat apa? Makmum tadi, dia baca Fatihah. Dia terus baca kan? Makmum terus baca. Kalau dia terus baca, tak apalah, teruslah baca. Cuma, bila imam rukuk, dia kena rukuk lah. Sebab dia berdiri dengan imam. Bukan sebab dia habis atau tak habis Fatihah. Bukan. Sebab dia berdiri dengan imam tu. Cuma, bila makmum tadi takbir, terus baca Fatihah, tak sempat lah. Kebetulan tak sempat. Dalam masa yang sama, berdiri dia pun tak cukup masa. Tak cukup yang 25 saat tadi. Dua dalam satu lah. Dia masuk, makmum, imam tengah berdiri, dia masuk. Makmum tadi masuk, Allahu Akbar. Terus baca Fatihah. Imam rukuk. Masa Malika Midin, imam rukuk. Makmum tadi teruslah rukuk. Makmum tadi, ada dua benda. Yang pertama, dia berdiri dengan imam, tak cukup. Kalau dia baca daripada awal pun memang tak cukup masa. Sebab tak cukup 25 saat. Satu. Yang kedua, dia tak sempat habis Fatihah. Yelah, memang dah tak cukup, tak sempat habis Fatihah. Jadi, dia ada dua masalah yang berlaku kat dia. Yang dia tak sempat habis Fatihah ni, sebenarnya tak penting pun. Tak penting pun. Cuma kebetulan, memang dia tak sempat habis lah. Sebab dia tak cukup masa tu. Dia masuk lambat. Dia masuk cuma dengan imam 10 saat. Lagi 10 saat imam nak rukuk, baru dia masuk. Dapatlah 2-3 ayat Fatihah. Dia tak dapat masa itu untuk baca habis. Dan dia tak baca habis. Kenapa dia tak baca habis? Sebab dia tak dapat masa itu. Jadi jangan, ini agak susahlah sikit untuk kita faham. Sebab dalam masyarakat silap faham tentang muwafiq masbuk. Sangat salah faham. Yang dalam masyarakat tahu muwafiq masbuk ni senang. Dua benda je yang masyarakat tahu. Masuk-masuk, imam dah rakaat kedua. Sembahyang je lah ikut imam. Imam salam tambah satu. Orang tanya, apa salah pula imam dah salam tambah satu? Salam lah juga. Mana boleh, aku masbuk, aku masuk lambat. Satu. Betul lah. Itu betul lah. Cuma orang faham tu masbuk kan. Sebab berhutang rakaat. Nanti imam salam tambah satu. Sebab apa tambah? Sebab masbuk. Yang kedua, imam dah rukuk. Makmum masuk-masuk. Takbir-takbir terus rukuk cepat-cepat. Oi, tak baca Fatihah ke? Masbuk. Dua tu je. Sedangkan ada lagi. Yang macam tadi itulah. Makmum tadi tu, dia tak dapat pun masa yang kalau dia baca Fatihah, habis.
Dia tak dapat masa. Bukan dia tak dapat baca. Dia tak dapat baca lain. Atau dia tidak baca lain. Dia tak dapat masa lain. Apa bezanya? Kita bahas dulu, sekejap lagi kita baca. Apa bezanya? Okey, makmum tadi takbir, Allahu Akbar. Ya. Ini kita nak fokus dekat, adakah makmum tadi perlu syarat rukuk dengan imam untuk dapat rakaat? Ini bahas dia. Makmum tadi Allahu Akbar. Lepas tu dia pegangan. Duduk. Masa berjalan. Jalan 20 saat. Kita rasa nak baca Fatihah. Imam baca, tak kisahlah imam baca Fatihah ke, imam baca surah ke, tak kisah yang tu. Biarlah, yang penting makmum tadi takbir, lepas tu duduk dalam 20 saat. Wah, nak baca Fatihah. Memang dia kena baca Fatihah apa kan? Dia pun baca. Padahal dia baca tu setelah dia duduk diam 20 saat. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Imam pun Allahu Akbar. Makmum tadi dia ada syarat tak nak kena rukuk dengan imam untuk dapat rakaat. Sedangkan dia dah 20 saat dia telah duduk saja dan dia baca tadi adalah 5 saat, kita kata lagi tu. Makmum tadi tak syarat. Tak syarat untuk dapat rukuk dengan imam. Untuk dapat rakaat tak syarat. Sebab kalau dia baca daripada awal, sempat tak? Sempat. Tapi dia duduk diam. Biar kenapa duduk diam? Itu cerita lain. Ceritanya syarat tadi tak terpakai dah. Syarat untuk imam rukuk, imam tengah rukuk, makmum pun rukuk juga, dapat tamakninah baru dapat rakaat. Tak pakai dah. Soalan lain yang akan timbul, makmum tadi boleh rukuk tak? Oh, tak boleh kena pegang wajah. Itu bab lain. Nanti lah. Nanti lah dulu. Makmum tadi boleh rukuk atau tidak sebab dia baru baca Ar-Rahmanir-Rahim rukuk. Adakah makmum tadi boleh rukuk? Makmum yang boleh rukuk, dia takbir-takbir, terus dia baca Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim, imam rukuk. Yang tu memang rukuk, kita tahu. Ini dia diam. Adakah dia boleh rukuk? Dia tak boleh rukuk. Kita bukan nak bahas dia boleh rukuk atau tidak. Kita nak bahas adakah perlu syarat untuk sama dengan imam ketika rukuk dapat tamakninah baru dapat rakaat. Adakah syarat tu? Tak perlu syarat tu. Habis tu, bila habis tu yang sambung lagi. Habis tu macam mana? Bacalah Fatihah. Habis tu kalau imam i'tidal tak dapat, tak apa. Berapa lama imam rukuk ke imam i'tidal ke, berapa jauh? Tu nanti bab lain pula. Kita nak cerita bab rukuk je dulu. Jadi kenapa ketika imam rukuk, makmum takbir terus rukuk? Alasan yang sama. Alasan yang sama. Sebab makmum tadi dia dapat tak berdiri dengan imam kalau baca Fatihah habis? Dapat tak? Ketika imam makmum masuk, imam dah rukuk dah. Imam rukuk dah, makmum Allahu Akbar. Bukan tak dapat, kosong terus. Sebab tu kena rukuk. Sebab dia dapat kosong terus. Bukan kosong. Kalau dia dapat 10 saat pun dia kena rukuk terus. Jadi maknanya orang ingat imam rukuk, makmum takbir terus rukuk. Dia faham yang itu. Sepatutnya dia ada cerita lain lagi. Dia ada kiraan dia. Kiraan dia gini. Bila imam rukuk, bila makmum takbir, dapat tak masa tadi? Dapat berapa saat? Dapat berapa saat? Kosong saat berdiri dengan imam. Sebab tu terus rukuk. Kenapa kalau dia dapat 3 saat, makmum dapat 3 saat dengan imam? Imam lagi 3 saat nak rukuk ni, makmum takbir Allahu Akbar. Makmum tadi kena baca dulu sikit. Sebab dia dapatkan 3 saat, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Cukup 3 saat. Imam pun rukuk, makmum rukuk kan? Sebab apa dia rukuk terus? Kena dapat tamakninah dengan imam. Kenapa kena dapat tamakninah imam? Kalau tidak tak dapat rakaat. Kenapa jadi macam tu pula? Sebab aku berdiri dengan imam tadi, kalau baca Fatihah memang tak sempat, 3 saat aja. Habis kalau imam dah rukuk, makmum pun kenapa kau terus rukuk? Sebab kalau aku tak terus rukuk, aku tak dapat rakaat. Kenapa? Sebab aku berdiri dengan imam bukan 2-3 saat, kosong saat, tak sempat berdiri langsung. Sebab tu terus rukuk. Cuma orang Melayu dulu, tok-tok kita dulu ajar, imam rukuk terus rukuk. Dia tak ajar kiraan tu, dia ada kiraan. Dia kena ada tahu kiraan tu. Kalau tahu kiraan, barulah senang. Ini tak, tu. Kalau imam rukuk, terus rukuk. Habis kalau masih dia takbir, imam tak rukuk lagi, dalam 3 saat baru imam rukuk, susah nak jawab pun. Kalau ikut main kaedah, imam sedang rukuk, makmum takbir terus rukuk. Ambil kaedah itu aja. Kalau imam berdiri, makmum takbir Allahu Akbar. 1, 2, 3 Allahu Akbar. Makmum nak buat apa? Kan dah jadi susah lah. Susah nak jawab. Jadi makmum tadi pun rukuk jugalah. Makmum tadi rukuk jugalah. Cuma makmum tadi kena baca Fatihah tak? Kenalah dia ada 3 saat. Mana cukup? Bacalah mana cukup. Apa yang cukup, baca yang itu je lah. Jadi bila dia rukuk, kita ambil satu contoh.
Makmum tadi, imam berdiri, makmum masuk lambat sikit lah. Makmum tadi baca Fatihah terus, tak membazirkan masa, tak berangan, terus baca Fatihah. Dan baca dia pun kadar normal lah, kadar biasa. Sampai siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Allahu akbar. Makmum rukuk. Maknanya dia duduk dengan lama juga dia dengan imam tu. Dia berdiri dengan imam tu lama juga. Bila dia sebut ghairil maghdubi, imam Allahu akbar. Dia kata sikit lagi kot, nak biar puas hati. Dia pun ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Sempat. Dia pun Allah. Saya buat slow motion. Sami Allah liman hamidah. Tak dapat rakaat. Walaupun agak macam lama dah duduk dengan imam. Masuk awal sebab duduk lama kan 20 sampai baca siratal ladzina an'amta alaihim, kira lama lah berdiri dengan imam, tak dapat rakaat. Tak dapat. Kat situlah dapat tamak nina, dapat rakaat. Kat situ lah. Bukan semata-mata imam sedang rukuk, makmum baru masuk. Makmum baru masuk ketika imam sedang rukuk. Bukan itu sahaja. Ketika imam berdiri, makmum masuk pun kemungkinan jadi juga perkara itu. Malah makmum dah baca sampai ghairil maghdubi pun. Maksudnya dah memang sampai masa dah tu. Maksudnya dah dekat-dekat dah dekat lama dah berdiri. Pun kemungkinan tak dapat rakaat. Kawan ni masuk lambat lagi. Bila kawan dia masuk? Ketika imam rukuk, baru kawan ni masuk. Allahu akbar, terus rukuk. Yang tu dapat. Aku dah 20 berapa saat? Tak 25 lah sebab tak cukup tadi kan. Aku dah 23 saat dah berdiri dengan imam, baca sampai ghairil maghdubi alaihim, imam rukuk. Tak dapat sebab selisih. Engkau baru masuk dapat. Ya, jadi jangan seronok sangatlah. Masuk lambat, Allahu akbar. Lega, dapat laki dapat. Jangan seronok lagi, tak tahu imam berapa lama lagi. Sekali imam baca surah panjang sampai 30-40 saat. Selesai masalah. Iaitu aku dah dapat rakaat. Tak perlu syarat rukuk dengan imam sebab aku dah berdiri dengan imam lebih 25 saat. Sebab aku dah berdiri dengan imam lebih 25 saat, maka aku dah dapat rakaat ni. Makmum tadi baca Fatihah ke tak? Itu nombor 2. Di sekitar masa je dulu. Tiba-tiba imam rukuk. Makmum kata, aku tak baca Fatihah lagi. Sudah. Itu cerita lain. Cerita rakaat dah dapat. Macam mana nak buat ni? Rukuk batal. Mesti kena baca Fatihah. Berapa lama berdiri dah. Kenapa tak baca Fatihah? Buatlah alasan apa-apa pun. Imam baca laju sangat. Imam tak baca surah. Makmum terlupa baca, berangan macam-macam. Apa-apalah. Yang penting, makmum tadi tak sempat baca Fatihah. Imam dah rukuk. Sedangkan dia duduk dengan imam lama. Lama mana? Lebih 25 saat. Kalau baca daripada awal, memang sempat. Kenapa tak baca? Tak kisahlah alasan apa pun. Aku tak baca sebab aku baca doa iftitah. Allahu akbar kabira. Dah tahu lambat baca Allahu akbar kabira juga. Tak sedar diri punya orang lah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala wajhatu. Habis baca macam tu, baca Fatihah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Makmum rukuk. Imam rukuk. Makmum tadi boleh rukuk, perlu dapat rukuk dengan imam ke tidak? Tengok berapa lama dia berdiri tu. Bukan tengok dia baca ke tak baca Fatihah. Tidak. Dia baca kalau campur doa iftitah dengan bismillah 25 saat lebih sikit lah. Lebih Kalau tak buatlah kiraan sendiri. Fikirlah sendiri. Saya buat bagi kaedah je. Ya rasa cukup. Memang cukup 25, 26, 27 saat. Sebab dia baca Allahu akbar kabira wajhatu, lepas tu bismillahirrahmanirrahim. Imam rukuk. Dia perlu risau? Dia tak perlu risau sebab dia dah dapat rakaat. Cuma dari timbul masalah lain, dia boleh rukuk atau tidak. Makmum tadi tak payah baca Fatihah, rukuk terus ke? Itu masalah lain pula. Tapi sebenarnya kalau dia tak baca Fatihah, dia rukuk, batal sembahyang. Dia kena habiskan Fatihah. Kalau dia habiskan Fatihah, mesti imam i'tidal baru dapat, ataupun imam sujud baru dapat. Dimaafkan ke tak? Maaf. 3 rukun panjang nanti kita baca. Jadi bila dia betul lepas dia habis Fatihah, kerja imam lah. Tak, dia punya tu. Muafiq masbuk ni sangat special. Sebab hanya ada pada mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak ada. Mazhab Syafi'i special. Tapi dia susah sikit nak faham. Dan dia banyak berlaku kesalahfahaman muafiq dan masbuk. Banyak berlaku salah faham. Letih nak ubah. Nak dia kena faham definisi, ta'rif. Faham ta'rif senang. Tapi nak betul ta'rif tu, Allah, tak faham-faham.
Kadang kata masa, dia kata sempat baca Fatihah, Bukan sempat ke tak sempat baca Fatihah. Masa berdiri tu. Tempoh masa dia berdiri dengan imam tu. Itu yang menentukan dia perlu rukuk dengan imam untuk dapat tumakninah, untuk dapat rakaat ataupun tidak. Itu yang menentukan dia perlu tinggalkan Fatihah dia yang baki-baki, terus rukuk. Ataupun dia wajib habiskan. Tempoh masa tu yang diperlukan. Bukannya dia baca ataupun tidak baca. Tapi dalam buku teks KB SR apa yang darjah 4. Budak sekolah darjah 4 tu. Bukan begitu takrif. Salah. Padahal dalam sistem pendidikan negara tu jeng sungguh. Tak ada ke orang. Tapi tak tahu ada ubah ke belum. Saya tengok 5 tahun lepas. Dia kata di situ masbuk adalah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Muafiq adalah makmum yang sempat baca Fatihah. Makmum yang tak sempat baca Fatihah masbuk. Senang je takrif dia. Makmum yang tidak sempat baca Fatihah adalah masbuk. Jawab dengan takrif tadi. Kalau makmum yang tak sempat baca Fatihah adalah masbuk, contoh macam ni. Dia takbir, imam baca surah, dia duduk diam. Dia diam dulu sebab tu imam baca surah, imam baca Fatihah, dia duduk diam. Betul imam amin, dia pun start baca Fatihah. Imam pun baca bismillahirrahmanirrahim, dia pun bismillah jugalah nak baca Fatihah. Imam baca Yasin. Dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Makmum dia. Lepas tu imam pun rukuk. Ingat kau baca Yasin saja. Yasin sungguh imam baca. Yasin, Allahu akbar. Okey. Makmum tadi tak sempat baca Fatihah. Baru bismillah. Baru alhamdulillah. Kalau pakai takrif darjah 4 budak sekolah rendah tu, makmum tadi masbuk tak sempat baca Fatihah. Bila masbuk, dia ada syarat. Syarat dia mesti dapat tumakninah ke imam tadi. Makmum tadi pun terus rukuk dapat tumakninah. Sedangkan itu bukan tu cara yang salah. Kalau macam tu batal. Kenapa? Makmum tu bukan masbuk lah, muafiq. Kenapa pula dia muafiq? Kan dia tak sempat baca Fatihah. Mana ada kena mengena sempat atau tak sempat baca Fatihah dalam muafiq masbuk. Dia kena mengena berdiri dengan imam tu tempoh berapa lama. Dia berdiri berapa lama? Lama sebab dia takbir, imam tengah baca Fatihah, dia dengar imam baca pula bukan 25 saat sebab ada lagu. Dia lagi lebih sikit, mungkin 40 saat. Lepas tu pula amin 41 saat. 42 saat. Itu lebih dah 25 saat kalau dia baca Fatihah. Kalau makmum tadi, memang makmum tu tak baca. Kalau baca, sempat je, lebih lagi. Maka makmum tadi bukan masbuk, muafiq. Bukan masbuk, dia muafiq. Jadi bila dia muafiq, dia bukan masbuk, maka tak adalah syarat untuk dapat rukuk dengan imam untuk dapat rakaat. Bila tak ada syarat tu, kenapa kau nak rukuk? Bacalah Fatihah. Nanti imam tinggal, tak apa. Tak ada syarat tu dah. Hai, letih. Jam 4 ke dah jam 5 buku teks. Ada orang mai hantar dekat masjid. Masa bab tu dia mai hantar. Tengok Ustaz. Loh. Dia kata masbuk adalah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Dan memang betul masbuk kebiasaannya memang tak sempat baca Fatihah. Itu kebiasaan, bukan semesti. Sebab apa? Makmum kebiasaannya memang tak sempat baca Fatihah. Imam dah tengah-tengah baca surah, dia Allahu akbar, terus baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Allahu akbar. Dia terus ambil takrif tu. Masbuk adalah makmum yang tak sempat baca Fatihah. Betul lah, tapi bukan ada kiraannya. Kebetulan makmum tadi memang dia tak sempat baca Fatihah. Tapi sebenarnya makmum tadi dia berdiri dengan imam. Dia tak sampai kadar masa tadi tu, tempoh masa tadi. Tak sampai. Bila tak sampai, dia terus baca Fatihah. Memang tak sempat lah. Tapi yang kita nak tu bukan yang tak sempat baca Fatihah tu. Yang kita nak kadar masa tu. Dia pergi ambil yang baca Fatihah saja. Sebab apa dia ambil gitu? Sebab ayah kita, tok kita, orang dulu ajar terus potong. Potong apa? Kalau imam rukuk, terus rukuk. Dia ajar terus potong. Tak sempat baca Fatihah pun tak apa. Imam tanggung. Sedangkan kiraan tu dia tak ajar. Dia terus. Jadi silap kat situ lah. Silap kita juga. Ajar mak ayah, tok-tok nenek dulu ajar. Untuk budak umur 7 tahun yang kita ni. Dah 17 belajar lain. Kita tak belajar. Salah juga kita lah. Dia orang ajar kena lah dengan. Kalau 7 tahun ajar macam ni, apa benda lah merepek-repek ni. Mana dia tahu macam ni lah. Sembayang dengan imam. Kalau masuk-masuk lambat, imam rukuk tu rukuk. Itu ajar budak umur 7-8 tahun boleh lah. Kenapa yang bawa umur sampai umur 70-80 tu siapa suruh? Kita lah salah juga. Kat situ silap faham. Kalau dah faham yang tu, mudah je nak tahu muafiq masbuk. Mudah.
Saya nak bagi satu contoh. Satu contoh. Dia ni muafiq ke masbuk? Dia dekat Mekah. Sebab muafiq masbuk, dekat Mekah ramai orang tak sah sembahyang. Pada hari Mekah, mazhab Syafi'i lah. Saya perhati. Ramai orang tak sah. Tapi kita tak cakap dengan dia, kita agak je. Kita tak tuduh. Agak. Pergi bukan main, nak 100,000 satu sembahyang, 100,000 kali ganda. Lah kali dosa 100,000 yang dapat. Sebab apa saya kata gitu? Sebab imam baca Fatihah laju 15 saat. Saya pernah kejar baca satu nafas. Beberapa kali gagal. Tak baca satu nafas Fatihah pun gagal. Pun gagal. Kalau dia tak baca surah lah. Kalau dia baca surah panjang ni cerita yang kalau tak baca surah. Padahal kita satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Dan laju. Tapi kita nak jaga juga jangan sampai tak sah pula kan. Tak sempat. Tak sempat. Satu nafas pun tak sempat. Macam mana dia baca? Dia orang Arab. Hari-hari cakap Arab. Kecil lagi cakap Arab. Jadi lidah dia laju lah. Itu yang pertama. Yang kedua dia baca bismillah. Dia tak baca. Jadi kurang lagi situ. Sebab tu dia baca 15 saat je. Jadi makmum tadi kebanyakannya semua masbuk. Semua kebanyakan orang Melayu baca 25. Ada yang baca 40 saat pun ada. Berapa lama baca Fatihah? 40 saat tak habis-habis Fatihah lagi. Itu Melayu. Macam mana? Makan sambal belacan. Jadi mulut Melayu. Tapi kalau dia 15 saat aja. Kalau macam tu, setiap kali sembahyang mesti masbuk. Biarlah nama masbuk pun. Ni bukan masbuk yang kena tambah rakaat Nanti masbuk Imam Salam tambah rakaat. Itu masbuk juga, bukan. Ni bukan cerita tu. Mesti masbuk. Bila masih masbuk, mesti ada syarat untuk dapat rukuk dengan imam. Tapi tengok dia orang tak ada pun. Imam i'tidal baru rukuk, betul kejar imam. Sebab tak faham. Nanya. Kesian. Lepas semayang, lepas semayang. Maksudnya semayang yang berjemaah ni lah. Lepas semayang, subuh pergi, zuhur pergi, semayang sunat banyak-banyak. Semua sah. Semayang fardu, tak sah. Semayang sunat sah. Pergi Mekah, pergi Madinah. Oi, nanya. Batulah, hai. Jauh. Besar majlis ilmu berbanding dengan 1000 rakaat solat sunat. Solat sunat 1000 rakaat. Berbanding dengan majlis ilmu fardu yang perlu diamalkan setiap hari. Sebab ada ilmu fardu yang dia tak amal sangat. Ada juga yang amal jarang-jarang. Ilmu juga, tapi dia amal jarang-jarang. Bab haji umrah kan, dia jarang-jarang. Berapa? Seumur hidup 2 kali, 3 kali. Kalau pergi 2-3 kali, ada orang sekali pun tak pakai. Ilmu juga. Ilmu tentang zakat, bukan tiap-tiap hari. Ilmu tentang riba. Kita beli-beli kedai runcit gitu je, mana ada jadi sangat riba. Jadi ilmu juga, tapi jarang-jarang jadi. Ilmu yang setiap hari jadi ni, itu yang kena tekan. Tiba-tiba dia tak tekan yang itu. Bila tak tekan yang itu yang jadi. Sebab tu dia pergi semayang sunat 1000 rakaat. Ilmu yang dia panggil ilmu hal, dia panggil ilmu hal. Hal banyak hal keadaan hal tu. Ilmu hal ni apa? Ilmu yang hari-hari nak pakai. Apa ilmu hari-hari? Aurat. Tu setiap saat nak pakai. Iaitu tu berbanding solat sunat 1000 rakaat, besar belajar yang tu lagi. Ini belajar bab aurat lah. Aurat tak kerti lagi. Aku semayang rakaat. Semayang 1000 rakaat. Besar yang duduk tak semayang. Relax dengar. Oh faham. Okey faham. Yang tu lebih besar daripada 1000 rakaat. Dia panggil ilmu hal. Lebih besar. Sebab apa? Sebab ni sebab silap habis tak sah semayang. Jadi macam-macam. Apa ilmu hal ni? Antaranya semayang jemaah lah. Sebab hari-hari kan semayang jemaah. Baik, mari kita baca. Dah faham sikit kat situ. Oh, jam. Saya cerita bab muafiq masbuk je tu jadi. Allah. Kesian. Sebab orang baik tu kesian. Kalau orang jadi tak semayang, tak kesian pun. Memang mu tak nak semayang.
Tiba-tiba semayang belasah aja. Muafiq masbuk ke apa, dia main bantai aja. Kita tak kasihan. Sebab dia bukan jenis orang semayang. Kita cerita ni orang baik. Memang baik. Tapi tiba-tiba tak sah semayang. Tiba-tiba dihukum nanti di akhirat. Tu yang kasihan. Tu yang saya cakap kasihan. Orang yang memang tak semayang, tak peduli, orang jahat, tak kasihan pun kalau dia salah. Memang padan pun, memang dia salah, memang dia. Ini orang baik. Orang baik ni yang kasihan. Orang baik pun kena tipu dengan syaitan juga. Bukan orang jahat je. Orang jahat kena tipu dengan syaitan. Orang baik pun kena tipu. Ini orang baik kena tipu, ni yang kesian. Orang jahat kena tipu dengan syaitan, tak berapa kesian sangat. Tak berapa kesian juga, tak berapa sangat. Orang baik ni kesian. Sebab dia baik. Habis kalau dah semayang tu baik lah. Tapi tak sah semayang. Akhir sekali sampai ketua. Kira lepas dah tahu, kena qada lebih kurang dalam, tak banyak lah, dalam 12,000 semayang. Tak kesian. Umur dah 67. Baru belajar. Kesian. Sebab dia daripada muda semayang. Orang baik. Kalau daripada muda tak semayang, tak ada, padam muka. Kotak lah kau. Macam tu kita kata. Itu yang kesian. Maka jika tidak, okay, sambung ni. Kalau dah faham betul yang tu, semua ni, dua muka surat ni semua boleh faham. Sekali, baca sekali tu boleh faham. Maka jika tidak dapat tetap, tak dapat rukuk dengan imam tadi, yang makmum, yang masbuk, yang makmum tadi, dia tak dapat masa, kadar masa tak dapat tadi, maka dia disyaratkan untuk tinggalkan Fatihah terus rukuk. Sebab dia tak dapat masa tadi. Fatihah yang baca itu je lah, imam tanggung. Tapi ada satu syarat lagi, yakin rukuk dengan imam paling kurang 1 saat dengan yakin. Okey. Tiba-tiba, maka jika tidak dapat tetap, tak dapat, selisih. Niscaya luput rakaat itu, tak dapat rakaat. Dan ikut imam bangkit selalu. Selalu lagi. Ikut imam bangkit selalu. Bangkit selalu. Dia dah tahu tak dapat. Imam rukuk ni pun Allah, sami Allah liman hamidah. Dah bangkit selalu. Bangkit selalu. Tak payah subhana rabbiyal azim. Dia bangkit selalu. Kalau boleh break terus. Kalau boleh break Imam rukuk, dapat kot. Sami Allah. Naik balik. Kalau boleh break tak syarat, tapi kalau boleh break. Maksudnya naik balik. Sebab memang tak dapat dah. Tapi kalau tak boleh break, pergilah, tak apalah. Pergi, Allahu Akbar, dan tak payah tunggulah banyak lama, terus. Jangan buat konon-konon dapat subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Orang tak perasan. Lepas ni tak payah tambah. Jangan buat kerja gitu. Tak sah mayang. Tak perlu baca apa-apa, terus. Terus. Kalau sampai pun terus je. Macam ni. Makmum tadi baru nak rukuk ni. Sami Allah liman hamidah. Makmum tadi macam mana? Terus. Tak ada tamanina. Duduklah dulu kejap. Tak payah, tak dapat dah. Terus dia. Singgah je. Transit aja. Terus bangun. Kalau nak kira, kalau semayang macam tu tak sah. Tak sah kan semayang macam tu, kalau rukuk macam tu. Tak sah, dia kena. Baru angkat. Tapi oleh kerana dah berselisih dah tadi. Kenapa apa lagi? Berselisih dah. Iman dah bangun dah. Jadi bangun tadi. Pap. Tapi orang muda-muda break. Macam ni. Bangun balik. Tak payah rukuk. Yang lambat-lambat ni tak apalah rukuk dulu. Tapi bukan rukuk lama. Bukan rukuk untuk sah yang tidak. Malah ulama kata, jika selisih dia rukuk subhana rabbil azim, batal sembahyang. Tak tambah rukun. Dengan sengaja lah. Ini bukan yang tak sempat break ke apa, tak apalah yang tu kan. Dengan sengaja. Batal sembahyang. Contoh, makmum tadi pergi. Allah. Sekali lagi, belum lagi. Slow motion ni. Sami Allah liman hamidah. Tak dapat kan? Dia pun alam duduk je ni. Subhanallah. Sami Allah liman hamidah. Batal makmum. Menambah rukun. Asal rukuk. Mestilah kena rukuk. Imam tak rukuk pun. Imam dah berdiri. Kenapa tak berdiri? Berdiri tu yang tidak lah. Mestilah rukuk, lepas berdiri rukuk. Itu kalau dapat rakaat. Sekarang tak dapat. Seumpama, macam kes tadi seumpama, imam tengah i'tidal macam ni. Imam sami Allah liman hamidah, dia kata Allah tak dapat rakaat, dah confirm tak dapat imam sami Allah liman hamidah kan. Dia pun Allahu Akbar, dia rukuk. Lepas tu dia i'tidal. Batal lah, batal. Samalah seumpama. Cuma yang tadi tu selisih. Dia boleh selisih, dia ringan sikit lah. Jika tak sempat apa, tak apalah rukuk. Tapi jangan lama-lama. Jangan buat macam rukuk betul. Sekarang singgah je lah. Dia sama je hukum dia.
maka tak dapat. Saya luput rakaat itu. Dan ikut imam bangkit selalu. Jangan tunggu lama-lama. Tunggu lama-lama batal. Sebab dah tak dapat rakaat. Begitu juga, satu lagi pun sama juga. Contoh imam sujud. Makmum tadi, imam sujud, makmum tadi Allahu Akbar, memang tak dapat rakaat lah, dah tahu dah. Rukuk, batal. Maka makmum tadi nak sujud. Kan? Nak sujud ni? Tengah-tengah tu, slow motion. Makmum imam tadi Allahu Akbar Rabbil warhamni. Makmum tadi break, terus duduk. Sujud batal juga. Sama kes dia, sama je. Beza tadi tu rukuk, yang ni sujud. Sama je. Sebab dia tak sampai lagi imam dah bangun. Ikutlah yang imam yang bangun tu. Sama lah juga. Kalau dah imam sujud, dia pun Allah. Dah sujud dah, letak kepala dah imam Allahu Akbar. Itu tak apalah, dia longgarlah sikit. Bagi orang yang muda-muda ni, tu angkat kepala. Tak payah subhanallah. Bagi yang ni tak apalah, letak dulu, tarik nafas. Nak ambil tenaga, tak apalah. Dia ringan sikit. Sebab kalau boleh buat, break. Nak sampai dah, nak sujud dah. Imam pun Allahu Akbar, break. Tunggu bangun, duduk. Tapi kalau dia perjalanan on the way, imam dah duduk, ada orang yang elok sujud. Dia kata aku takbir untuk sujud. Sebab imam sujud. Ini yang tak dapat rakaat Ini yang tak dapat rakaat ni. Yang tak dapat rakaat jangan buat gitu. Elok-elok dia cuma lambat sikit, imam angkat kepala, dia pun terus duduk. Apa pasal? Itu yang dapat rakaat. Ni yang tak dapat ni, yang masuk-masuk lambat ni. Takbir Allahu Akbar, imam sujud, dia tengah jalan. Imam dah angkat kepala dah. Boleh break sangat-sangat. Imam angkat kepala, Rabbil fili. Dia siap duduk, sujud. Duduk kejap kan, duduk sujud. Subhanallah, lepas tu baru. Sebab dia kata, dalam masa aku dalam perjalanan, niat aku untuk sujud. Imam bangun, dia macam pasal lah. Mana boleh gitu? Batal sebenarnya. Batal. Dia sebenarnya sama je dengan rukuk tadi, semua sama je. Okay? Begitu juga dapat imam di dalam i'tidal, atau di dalam sujud, atau antara dua sujud, atau sujud yang kedua. Banyak atau ni, kena cerita satu ni. Begitu juga dapat imam, makmum tadi masuk takbir, di dalam i'tidal, imam dah i'tidal, jadi terus i'tidal, Allahu Akbar, imam pun sami Allah liman hamidah, tak dapat dah. Di bawah Allah ni, Allahu Akbar, tangan terus bawah. Terus bawah, nak buat apa imam ni? Tidak, terus bawah. Ataupun Allahu Akbar, imam pun sami Allah liman hamidah, dia bawa tak masuk di sembahyang lagi. Imam pun sami Allahu liman hamidah, dia Allahu Akbar. Dia terus jatuhkan tangan, ikut imam. Apa nak sebut tadi ya? Ataupun ni nak sebut ni, dia Allahu Akbar, imam tengah rukuk, dia Allahu Akbar, baru nak gerak je imam sami'a, stop. Makmum tadi baru nak gerak macam ni je, baru gerak, ataupun tak gerak pun lagi, baru Allahu Akbar, sami'a Allah. Biasanya imam nak gerak je, imam sami Allah, stop kat situ, jangan rukuk, terus. Yang kata dimaaf tadi tu, bila on the way dalam perjalanan tu, kadang-kadang perlu masuk gear kan, macam-macam kita kan, masalah kita nak kena masuk gear dulu, kena turunkan gear, tekan brake dulu. Jadi tak apalah, dimaafkan ringan sikit, pergilah. Cuma jangan lama-lama pula nak rukuk apa semua, memang dah tak dapat rakaat dah. Jadi walaupun dia takbir ketika imam rukuk, tapi dia bar imam sami'ah, dia tak boleh turun dah. Tak boleh dah. Kalau dia turun, batal. Dia turun untuk rukuk, batal. Sebab imam dah i'tidal. Itu yang i'tidal. Atau di dalam sujud. Imam sujud, makmum takbir, Allahu Akbar, terus sujud. Nak tanya. Ada tak Allahu Akbar? Imam tengah sujud, dia dah tahu dah. Aku dah tahu tak dapat rakaat. Dia pun Allah. Itu takbir ihram masuk sembahyang. Akbar. Masa nak sujud tu, ada tak Allahu Akbar lagi sujud? Tak ada. Bukan ada. Ada. Senyap tak? Macam tu lah. Angkat tangan ada angkat tangan. Maksudnya Allahu Akbar, Allah turun bawah.
Tak ada juga. Memang tak ada. Tak ada Allahu Akbar. Tidak ada Allahu Akbar dan tidak ada angkat tangan. Sebab apa? Kaedah dia apa? Ingat kaedah dia? Bukan apa? Dia je kaedah. Bukan jawapan semua tahu. Ni dia punya kaedah. Dapat kaedah tu letak kat mana-mana mesti betul. Perbuatan makmum tadi bukan apa? Bukan tempat dia. Boleh jugalah. Tapi 70 markah je. Bukan tempat dia. Boleh lah. Bukan rukun yang diiktibar. Itu ayat kitab. Dia nak pergi tu lepas takbir dia nak sujud. Bukan rukun yang diiktibar. Bukan tempat dia. Lepas takbiratul ihram mesti rukuk. Kan? Lepas baca Fatihah lah, maksud mesti rukuk. Lepas tu yang tidak baru sujud. Yang kau takbir terus sujud kenapa? Maknanya mestilah kena sujud sebab imam dah sujud. Jadi lepas takbir terus sujud, dia bukan rukun, bukan tertib rukun biasa. Bukan rukun yang betul. Tapi terpaksa buat sebab kena ikut imam. Kau tidak batal. Oleh kerana dia bukan rukun yang sepatutnya, lepas takbir terus sujud tu salah, tapi terpaksa buat sebab nak ikut imam, maka tak ada Allahu Akbar. Yang ada Allahu Akbar jika memang rukun tu rukun betul. Contohnya imam dah rukuk, makmum Allahu Akbar, masa rukuk tak ada Allahu Akbar. Ada. Sebab lepas berdiri memang rukuk, cuma tak baca Fatihah je, itu bab lain. Sebab rukun tu memang intibar, memang rukun lepas tu itu. Jadi masa intidal ke masa sujud tak ada Allahu Akbar. Sebab makmum masuk ketika imam sujud tak ada Allahu Akbar, tak ada angkat tangan. Atau antara dua sujud, imam dah duduk antara sujud, macam tu lah. Sama juga tak ada Allahu Akbar, tak ada. Bukan rukun mana ada lepas takbir tu duduk. Tapi kenapa buat juga? Dah imam duduk di antara dua sujud. Tiba-tiba dalam perjalanan on the way tu, imam Allahu Akbar sujud. Makmum tadi tak payah duduk, terus sujud. Jangan pula duduk di antara dua sujud pula. Terus sujud. Sebab walaupun masih dia turun dengan niat untuk sujud, untuk duduk, tapi dah imam gerak. Kalau dia duduk juga batal. Kecuali sekadar singgah. Singgah untuk pergi kan, singgah. Yang tak bolehnya duduk betul. Duduk di antara dua sujud. Sebab imam dah sujud. Dalam keadaan dia belum lagi duduk dalam perjalanan. Bila imam dah sujud, maka tak jadi duduk dia. Dia jadi sujud. Tak jadi duduk. Atau imam sujud kedua. Samalah sujud pertama, sujud kedua sama lah. Lepas takbir terus pergi sujud kedua. Takbirlah makmum, jangan nanti lagi. Apa benda ni? Takbirlah makmum, jangan nanti lagi. Masa Kelantan ingat. Yang pengarang ni orang Kelantan. Takbirlah makmum, jangan nanti lagi. Tak payah tunggu-tunggu. Macam mana ayat Kelantan tahu nak bunyi? Jangan nanti-nanti lagi. Maksudnya kalau imam dah sujud dah. Biasa orang, biasa sembahyang tarawih dia ambil ujung-ujung ataupun sembahyang biasa ni pun orang tunggu juga. Allah, imam dah sujud. Imam dah sami Allah al-mahmidah. Tunggulah. Bukan rakaat pun, tunggulah imam bangun rakaat seterusnya. Ada kata jangan nanti lagi. Jangan nanti. Jangan tunggu-tunggu. Oh yelah, nanti tu macam tunggu. Nanti. Ya, tunggu. Tu maksud dia kot. Jangan nanti lagi. Jangan tunggu-tunggu lagi. Terus takbir. Walaupun tak ada rakaat. Besar pahala tu. Walaupun tak ada rakaat. Para sahabat, dia nak semayang satu hari. Ada sahabat, dia nak semayang satu hari 6 kali. Nabi tak bagi. Yang wajib 5, kenapa kau tambah 6? Nak 6 sunat lah yang ke-6 tu. Berapa ribu kali pun Nabi tak bagi. Maknanya yang wajib ni dia dah memang fix. Fix deposit 17 rakaat. Fix. Dan perbuatan sembahyang fardu yang fix 17 tadi tu, 17 kan? 17 hari tu, pahala dia jauh 70 kali ganda lebih daripada apa-apa perbuatan solat sunat. Sebab tu sahabat nak solat yang wajib tu nak lebih. Sebab besar. Habis tu buat sunat tak nak yang wajib. Maksudnya nak sampai lepas subuh. Nabi tak bagi. Nabi kata tak boleh. 5 je. Nak juga yang sunat tak besar macam yang wajib. Tak boleh. Okey. Tapi
Kalaulah masuk macam tadi, kan dapat lebih sikit. Kalaulah 17 rakaat yang fix, yang wajib, yang memang setiap orang mesti buat, dan tak boleh nak buat lebih pun. Haram buat lebih, berdosa buat lebih. Maka sujud ada berapa kali ya? 34. Yalah. Sujud satu rakaat 2. 17 rakaat. 34. Tiba-tiba imam sujud, dia masuk, dia dapat 35 sehari. Tak nak. Sebab tu kata jangan nanti lagi, masuk selalu. Kalau dia dapat 2 sujud yang tak dikira rakaat tadi tu, kan tambah daripada 34 sehari dah jadi 36 untuk hari itu. Besar tu pahala. Jadi jangan tunggu-tunggu. Macam tu lah i'tidal ke, duduk antara sujud ke, rukuk ke, sama semua. Perbezaan di antara solat fardu dan solat sunat jauh beza dari sudut pahala. Jadi kalau orang tahu, dia akan masuk terus. Walaupun imam tu sujud kedua dah. Alah, sujud kedua tunggulah, nanti kau turun nak naik pula. Dah turun nak kena naik terus balik sekali lagi. Buat penat je, tunggulah. Bacalah dulu kalau uzur berbenah ke apa ke dulu, tunggu kat atas, ugi. Takbir terus sujud. Lepas tu bagaimana? Macam tak ada fungsi. Dapat satu sujud. Sahabat nak sujud yang ke-35 Nabi tak bagi. Yang wajib Nabi tak bagi. Yang sunat je boleh. Tiba-tiba kita dapat peluang. Janganlah tunggu-tunggu. Jangan nanti lagi. Jangan tangguh-tangguh. Kemudian ikut pergi tempat imam selalu lagi. Lepas takbir tu terus pergi tempat imam selalu. Jangan baca Fatihah ke apa, sebab imam dah gerak rukuk ke, i'tidal ke, sujud ke, terus pergi. Tak dapat rukuk, dalam rukuk dengan imam tak dapat rakaat, biarlah, apa masalahnya. Kan tambahlah 1 minit je pun. Satu rakaat tu biasa orang sembahyang seminit je. Nah, kalau berjemaah panjang sikit, biasa seminit je. Apa risau sangat? Tak dapat. Ya. Dapat fadilat jemaah. Tiada dapat rakaat itu. Rakaat tak dapat, fadilat jemaah dapat. Yang fadilat yang besar tu dapat. Kerana tiada dapat rukuk yang tetap serta imam. Tak dapat tumaninah rukuk dengan imam, tak dapatlah rakaat. Tapi jemaah dapat. Pahala macam-macam dapat tadi. Yang lebih tadi. Yang i'tidal lebih, sujud lebih, duduk di antara 2 sujud lebih, yang lebih. Kalau ada tahiyat lebih. Tahiyat yang lebih tu lah kan. Pahala besar tu. Kerana tiada dapat rukuk yang tetap serta imam. Tak dapat tetap ketika rukuk. Mana ambil ni? Mazhab Syafi'i ni pelik-pelik lah. 3 mazhab tak ada. Mazhab Syafi'i pula ada masbuk. Kena dapat rukuk, baru dapat rakaat. Mana ambil? Ambil apa, riwayat mana? Daripada ayat Quran. Warka'u ma'ar raki'in. Pendek Ulama bahas. Warka'u, maka rukuklah. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Ulama mazhab Syafi'i. Kenapa tak kata sujud? Sujud lagi besar pada rukuk. Sujud dalam kita punya sembahyang, prime time dia sujud. Dia punya waktu yang paling dalam sembahyang tu semua bagus, cuma yang paling besar sekali, yang orang kata itulah sembahyang, sujud lah. Sebab tu namanya masjid, tempat sujud. Boleh tak kata masjid tu tempat berdiri? Boleh juga, sebab dalam sembahyang ada berdiri. Boleh tak tempat rukuk? Boleh juga, sebab dalam sembahyang ada rukuk. Boleh tak tempat duduk? Boleh juga, dalam sembahyang ada duduk. Tempat tahiyat? Boleh, semua boleh. Tempat baca Fatihah? Boleh juga. Masjid tu dinamakan tempat baca Fatihah? Boleh juga, sebab dalam sembahyang ada baca Fatihah. Semua ada. Tapi dalam semua rukun, ambil sujud, tempat sujud. Sebab benda tu yang paling besar. Yang paling besar. Jadi, kalau itu ayat Quran, maka sepatutnya, konon-konon lah, sepatutnya sujudlah bersama orang-orang yang sujud. Aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah solat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Sepatutnya sujud bersama orang-orang sujudlah, sebab sujud itu paling besar. Berdiri bersama orang-orang yang berdiri besar. Tapi dalam Quran kata rukuk. Sedangkan rukuk bukan, ni nombor 2, nombor 3 di sudut ni. Dia nombor 3 rukuk. Yang paling besar
Sujud yang kedua berdiri. Yang ketiga baru rukuk. Kenapa ambil rukuk? Macam itulah kenapa ambil. Maka ulama mazhab Syafi'i tak puas hati kaji. Sebab warka'u ma'ar-raki'in. Rukuk bersama orang rukuk. Patut sujud bersama orang-orang sujud. Dah nampak dah tu sembahyang. Akhir sekali, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi, dengan rukuk baru dapat bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dengan rukuk dapat rakaat. Malah rakaat-rakaat tu rukuk lah. Raka'ah. Tu asal dia. Tambah alif ta dengan maksud banyak. Jamak. Jadi rakaat. Rakaat rukuk-rukuk tu. Rakaat-rakaat. Berapa sembahyang ni? Berapa sembahyang Isyak? 4 rakaat. 4 rukuk maksudnya. Kita je sebut rakaat-rakaat. Sebenarnya maksudnya 4 rukuk. Kenapa? Bukan sebut 4 rukuk. Kenapa sebut 4 rakaat? Alif ta kat belakang tu, rakaat tu menandakan jamak plural. Sebab 4 kan banyak. Jadi, sembahyang Isyak 4 rukuk. Sembahyang subuh 2 rukuk. Itu sepatutnya. Kalau kita sebut macam tu, kita faham, oh rukuk, ini rakaat, 4 rakaat. Berapa rukuk? Jawab nak kira rukuk. Lah, rakaat atau rukuk? Rakaat-rakaat tu asalnya rakaat. Itulah rukuk. Jadi kalau sembahyang maghrib 3 rakaat, maknanya 3 rukuk. Tapi bila kata sembahyang maghrib 3 rakaat, 3 rakaat, berapa kali rukuk? Jawab. Tak payah jajak rakaat tu rukuk. Oh, 3. Sama pula. Memanglah sama rakaat tu rukuk. Aduhai kita. Jadi kat situ yang ada warka'u ma'ar-raki'in, rukuklah bersama orang rukuk. Faedah daripada Al-Quran tadi menandakan nak dapat bersama orang-orang yang lain kena dapat rukuk. Itu ya rukuk. Tambahlah rakaat kemudian daripada salat imam. Biarlah tak dapat selisih, tak syak, dapat ke tak dapat. Imam salam tambahlah. Kalau masuk ketika imam sujud, bila imam salam tambahlah satu. Apa masalahnya? Tambah je. Jangan buat susah. Itu kaedah yang pertama. Sejam kaedah pertama. Masuk kaedah yang kedua. Akan datang. Kaedah yang kedua, muafiq masbuk. Sebab tadi saya dah bagi mukaddimah muafiq masbuk. Lepas ni baca, lagi senanglah untuk memahami kaedah yang kedua. Muafiq masbuk, kaedah kedua ni muafiq masbuk. Tangguh dulu. Saya tasbih kafarah dan surat tasbih.